adalah salah satu sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, kamu tengok kat sini. Apakah yang berlaku sekiranya kita ternampak seekor ular? Okey, dalam keadaan ini, kelenjar endokrin akan merembeskan hormon yang menyebabkan peningkatan dari segi denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan kadar metabolisme. Okey, kesan dia, jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Okey, otot akan mendapat lebih banyak tenaga dan seterusnya lebih banyak glikogen simpanan akan ditukarkan menjadi glukosa. Jadi, hasil pada tindakan itu kita akan lari dengan lebih laju. Okey, kita tengok yang seterusnya, sistem endokrin. Okey, dia berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon, iaitu hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang kita kenali sebagai kelenjar endokrin. Okey, yang ni adalah kelenjar tanpa duktus. Kenapa? Sebab dia hormon tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan terus ke dalam sistem peredaran darah dan seterusnya kita edarkan ke seluruh bahagian badan ya. Okey, hormon. Okey, hormon ni adalah kesan dia akan kesannya adalah lama. Dia merupakan sejenis protein. Gerak balas dia perlahan, merangsang fungsi tisu ataupun organ secara khusus, dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit dan dia ada organ sasaran lah. Kat mana yang kita nak hantar, kat situlah dia akan pergi. Kemudian kita tengok ni ada beberapa contoh hormon yang boleh kelenjar pituitari yang mana dia terletak di bahagian otak ya, yang mengawal kelenjar yang lain. Tengok gambar ni kat sini. Kemudian ovari yang mana berada pada perempuan lah, terletak di dalam ruang pelvis. Ini adalah contoh ovari. Kemudian kelenjar tiroid dia terletak di bahagian hadapan trakea. Trakea tu macam leher kita lah. Kelenjar adrenal. Ya, ni kelenjar tiroid. Okey. Kelenjar adrenal terletak di kita punya buah tangga. Kalau kamu tengok tu ada kiri dan juga kanan. Kelenjar pankreas terletak di bahagian belakang perut dan testis pada lelaki lah. Okey, itu adalah pankreas. Testis ini pada lelaki. Okey, ini adalah beberapa contoh dan fungsi untuk setiap kelenjar ya. Hormon antidiuresis ataupun ADH. Okey, hormon pertumbuhan GH. Okey, kelenjar tiroid dia mengawal kadar metabolisme badan dan pertumbuhan fizik bagi kanak-kanak. Adrenal bertindak semasa kecemasan, meningkatkan kadar metabolisme, kadar jantung. Okey, adrenalin ni kamu tengok ni, dia dalam situasi cemas ya. Okey, insulin, okey, dia berada dalam darah. Okey, yang ni kaitan dengan kencing ni lah kalau ada masalah. Dia mengawal paras glukosa dalam darah. Kemudian ovari mengawal ciri seks kuda perempuan, merangsang penghasilan ovum dan menyediakan uterus untuk penempelan. Ini adalah ovum. Ini kita tengok. Okey. Kat sini penempelan, tengok ada baby dah dalam dinding uterus. Okey, kemudian testis mengawal perkembangan ciri seks kuda lelaki, merangsang penghasilan sperma. Okey. Ini adalah untuk testis. Dia mengeluarkan hormon testosteron. Okey, punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Okey, kekurangan hormon tiroksin menyebabkan, ni beberapa contoh lah. Goiter. Okey, bola mata menonjol keluar.
Kekurangan hormon testosteron, lambat akhir balik, bilangan sperma rendah. Sifat kelakian pada wanita. Kalau hormon testosteron berlebihan. Progesteron, masalah haid, sakit kepala, sembelit, keguguran kandungan. Dan hormon testosteron akan menyebabkan ciri seks sekunder perempuan terjejas, sifat keperempuanan pada lelaki lah. Okey, kekedilan hormon antidiuresis. Kekurangan hormon insulin menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat tukar menjadi glikogen. Aras gula meningkat, boleh menyebabkan aras gula rendah, hypoglycemia, dahaga yang berlebihan.